Tahniah kepada Hairi Adenan kerana telah menjadi pemenang giveaway DFM yang kedua. Sila DM admin di Instagram paling top untuk tuntutan hadiah. Terima kasih. Weh, nanti dulu. Jangan skip video ni. Kalau korang suka dengan fakta menarik yang berada di kedudukan 5 teratas, korang boleh pergi ke YouTube channel paling top. Jangan lupa subscribe tau. Bukan kena bayar pun. Pada suatu petang, mangsa iaitu seorang budak berumur 12 tahun sedang mengayuh basikal. Dia baru pulang dari sekolahnya. Kemudian, dia ditegur oleh suspek. Suspek meminta tolong budak itu supaya membawa sebuah guni menggunakan basikal mangsa. Apabila tiba di suatu tempat, mangsa tidak sedarkan diri. Apa yang terjadi sebenarnya? Kerana kes ini, suspek telah dijatuhkan hukuman maksimum penjara 20 tahun oleh Mahkamah Session Johor Bahru setelah dia mengaku bersalah mendatangkan cedera parah dengan menyula seorang murid sekolah menggunakan sebatang kayu. Suspek yang bernama Roslan Imun atau Mon, 30 tahun, merupakan seorang pemotong rumput. Tertuduh mengaku bersalah melakukan perbuatan kejam itu ke atas mangsa yang bernama Muhammad Shah Abdul Razak, 12 tahun, pada 1 Jun 1999 di antara jam 5 hingga 6 petang di Jalan Tun Ibrahim, Bandar Tenggara, Kota Tinggi, Johor. Ketika kejadian berlaku, Roslan telah mencucuk kayu sepanjang 0.51 meter ke dalam dubur Muhammad Shah sehingga menyebabkan dubur mangsa berdarah dan pundi kencingnya pecah. Kayu itu dimasukkan dari dubur mangsa sehingga ia mengenai bahagian leher mangsa. Ketika pembedahan dilakukan, doktor mengambil masa sehingga 5 jam 30 minit untuk mengeluarkan batang kayu tersebut dari dubur mangsa. Hakim Mahkamah Session iaitu Siti Mariah Ahmad menjatuhkan hukuman penjara 20 tahun di bawah Seksyen 326 Kanun Keseksaan terhadap Roslan. Hakim berkata Roslan telah bertindak ganas di luar batas kebiasaan manusia. Menurutnya, tertuduh tidak pernah insaf terhadap perbuatannya sebelum ini. Ini kerana Roslan pernah melakukan kesalahan membunuh tanpa niat yang dilakukannya pada 16 Oktober 1985. Mahkamah berpendapat tertuduh harus dikenakan hukuman berat sebagai pengajaran kepada orang ramai dan mencegah orang lain daripada melakukannya, dan dengan ini mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 20 tahun berkuat kuasa dari tarikh dia ditangkap, kata Hakim Siti Mariah. Menurut fakta kes, Muhammad Shah telah didatangi oleh tertuduh yang sedang memikul seguni durian pada petang 1 Jun 1999. Tertuduh telah meminta mangsa membawa guni durian itu menggunakan basikal mangsa ke dalam semak yang berhampiran. Apabila tiba di dalam semak tersebut, tertuduh terus menyerang mangsa dengan menumbuk muka, dada dan belakang mangsa bertubi-tubi sehingga mangsa pengsan. Fakta kes menyebut apabila mangsa sedar, mangsa mendapati tertuduh telah tiada di tempat kejadian. Mangsa mendapati seluarnya telah dibuka dan mangsa berasa sakit yang teramat sangat di kawasan duburnya. Apabila mangsa meraba duburnya, dia mendapati duburnya telah keluar darah yang teramat banyak dan di dalam duburnya ada sebatang kayu sepanjang 0.51 meter. Timbalan pendakwa raya iaitu Ishak Muhammad Yusof ketika berhujah berkata, mengikut laporan perubatan, kira-kira 1 hingga 5 cm dubur bahagian depan si mangsa telah koyak dan pundi kencing telah ditembusi oleh kayu itu. Sebanyak 95% kayu telah masuk ke dalam tubuh mangsa dan berada betul-betul di bawah sikit dari buah halkum mangsa, kata timbalan pendakwa raya. Ishak menegaskan, walaupun tertuduh mengaku salah, diskaun hukuman tidak boleh diberi kerana tertuduh baru keluar dari penjara pada 16 Februari lalu di atas kesalahan di bawah Seksyen 304 Kanun Keseksaan kerana membunuh tanpa niat. Ishak berkata lagi, mahkamah tidak perlu menaruh simpati kepada tertuduh kerana dia seorang yang agresif dan menggunakan kekerasan peringkat tertinggi. Katanya, akibat perbuatan Roslan, mangsa kini terpaksa membuang air kecil dengan menggunakan tiub.
Muhammad Shah mengalami kecederaan dan koyak di bahagian dubur, kerosakan pundi kencing dan usus kecil dan terpaksa menjalani pembedahan. Roslan ketika diminta membuat rayuan sebelum hukuman dijatuhkan ke atasnya berkata, "Saya meminta menjalani hukuman di Hospital Tampoi kerana pernah masuk hospital itu." Roslan yang tidak diwakili peguam dalam rayuannya berkata, masalah keluarga menyebabkan dia bertindak sedemikian. Bagaimanapun, Ishak ketika menggulung hujah berkata, Roslan perlu disimpan di penjara supaya tertuduh berada jauh dari masyarakat demi kepentingan orang ramai. Roslan juga menghadapi satu lagi tuduhan di bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan kerana cuba membunuh Muhammad Shah. Bagaimanapun, dia tidak mengaku bersalah dan meminta dibicarakan. Mahkamah menetapkan Roslan dikenakan perintah dilepaskan tanpa dibebaskan. Kes ini dibawa ke Mahkamah Tinggi Johor Bahru. Pihak pendakwa raya merayu kepada Mahkamah Tinggi untuk memasukkan hukuman sebat terhadap tertuduh setelah Roslan dijatuhkan hukuman penjara 20 tahun di Mahkamah Session. Hakim Mahkamah Tinggi iaitu Malik Isham memerintahkan Roslan Imun diberi tambahan 20 kali sebatan atas perbuatan tidak berperi kemanusiaannya itu terhadap Muhammad Shah. Kamu adalah syaitan bertopengkan manusia. Kesalahan keji dan tidak berperi kemanusiaan yang kamu lakukan ini telah menyebabkan kesakitan dan trauma yang tidak dapat dijelaskan kepada orang yang tidak bersalah, budak lelaki berusia 12 tahun. Doktor mengambil masa 5 jam setengah untuk mengeluarkan kayu dari pembedahan dubur budak itu. Beraninya kamu melakukan perbuatan ini kepada budak kecil. Masyarakat harus dilindungi dari raksasa seperti kamu. Mahkamah mempunyai kewajipan untuk menyemak semula keputusan berdasarkan fakta kes. Oleh itu, saya menggunakan kuasa budi bicara saya untuk menambah hukuman sebelumnya dengan memerintahkan agar kamu juga diberi 20 kali sebatan, kata Hakim Malik Isham. Selepas hukuman sebat dijatuhkan, Roslan yang berusia 30 tahun itu kelihatan menyesal dan mengatakan bahawa dia berhak disebat atas perbuatannya itu. Mudah-mudahan Tuhan mengampunkan dosa saya, kata Roslan Imun. Kejahatan terbarunya terhadap Muhammad Shah dilakukan hanya 4 bulan setelah pembebasan awalnya dari penjara dari tahun 1985 di atas kesalahan yang sama seperti Muhammad Shah ke atas seorang kanak-kanak lelaki di Kulai sehingga menyebabkan kanak-kanak tersebut telah meninggal dunia akibat kecederaan. Kejadian yang menimpa Muhammad Shah pada 1 Jun 1999 semasa dia berada dalam darjah 6 di Sekolah Kebangsaan Bandar Tenggara 2 itu menyebabkan duburnya cedera dan pundi kencingnya pecah. Ia akibat nafsu songsang Roslan Imun yang menyula Muhammad Shah dengan sebatang kayu sepanjang 0.51 meter hingga ke paras halkum. Walaupun Mahkamah Tinggi Johor Bahru menambah hukuman 20 kali sebatan dan mengekalkan hukuman penjara 20 tahun ke atas Roslan, namun perbuatannya itu telah memberi kecacatan kekal kepada Muhammad Shah. Walaupun 95% kayu tersebut telah disula di tubuhnya, Muhammad Shah sehingga kini masih hidup dan dijaga oleh ibunya. Seorang kanak-kanak yang sihat tubuh badan dan mempunyai masa depan yang cerah kini terpaksa hidup dengan kesakitan dan trauma akibat kejadian tersebut. Semoga Muhammad Shah Abdul Razak diberikan kesihatan yang baik dan diberikan kesembuhan. Amin.